Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya Puan Rabiatul Alawiyah binti Abdul Aziz daripada SMK Sultan Badrishah. Baik, di sini saya akan teruskan bagi sedikit penerangan berkaitan dengan aspek 2.0, ya, khususnya untuk folio reka cipta. Baik, untuk aspek 2.0, okey, penyelidikan reka ciptaan sedia ada atau bahan rujukan. Okey, di sini saya bahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian pertama adalah berkaitan dengan reka ciptaan sedia ada, iaitu produk yang telah ada di pasaran, yang mana kita perlu buat penyelidikan dari aspek kefungsian, kekuatan dan kelemahan. Baik, sebelum itu, ya, kita masuk dulu kepada format pendokumentasian. Okey, dalam format pendokumentasian folio, ya, khususnya bagi tajuk ini, baik, dia terbahagi kepada dua tajuk kecil, ya. Satu, 2.1, pengumpulan maklumat, dan tajuk kecil yang kedua iaitu 2.2, analisis reka ciptaan sedia ada atau bahan rujukan. Baik, ini penting khususnya kepada guru-guru baru. Okey, tajuk kecil ni adalah tajuk-tajuk yang perlu ada bagi setiap helaian A3 yang akan dilaksanakan oleh murid. Okey, baik, sekarang ni kita pergi dulu satu persatu, okey, berkaitan dengan aspek 2.0 ni berkaitan dengan produk sedia ada. Okey, yang pertama, okey, dalam pengumpulan maklumat produk sedia ada, okey, ini adalah gambaran lah yang saya bagi untuk tajuk yang perlu murid tulis dalam di atas kertas A3, ya. So, 2.1, pengumpulan maklumat. Okey, apa yang perlu ada dalam helaian ini? Okey, yang pertama, okey, kalau cikgu tengok yang pertama ni, ini adalah produk sedia ada yang boleh didapati, okey, yang mana rujukannya adalah daripada banyak perkara lah, ataupun banyak cara kita nak kumpulkan ataupun kita nak dapatkan maklumat produk sedia ada. Okey, di sini saya ambil dari aspek pemerhatian di kedai hardware dan rumah kediaman. Kita juga boleh tulis melalui rujukannya daripada majalah, internet dan sebagainya lah. Okey, so contoh yang saya ambil adalah pemerhatian di kedai hardware. Okey, selepas ada sumber rujukan, dalam muka surat yang sama juga kita perlu ada fungsi operasi. Okey, apa maksud fungsi operasi? Fungsi operasi ni adalah bagaimana kita nak mengendalikan alat ini atau kita nak guna alat ini. Okey, kita ambil contoh ni. Okey, macam mana kita nak guna alat ini? Okey, pegang di bahagian hujung. Pemegang ni letakkan di dalam longgang. Jadi setiap proses ataupun fungsi yang kita nak tulis ni adalah satu kaedah, ya. Macam mana kita nak guna produk kena terangkan daripada mula, semasa dan juga selepas digunakan. Proses ini kena ada, barulah ia menjurus ke arah fungsi produk itu yang sebenar. Okey, so kalau dibaca di sini, kita pegang, kemudian kita letakkan dalam longkang, kumpulkan sampah. Lepas kumpul, proses ini diulang sehingga semua sampah dikeluarkan. Okey, so kita boleh nampak fungsi operasinya merujuk secara spesifik bagaimana ia digunakan. Okey, so ini contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Okey, sumbernya diambil daripada rujukan internet. Okey, jadi kita catatkan ataupun kita letakkan di sini di mana source ataupun maklumat yang kita dapat daripada internet. Okey, kemudian dari segi presentation ataupun dari segi cara kita nak present data ni, kita boleh tulis juga macam ni, contohlah, ya. Sebelum, semasa dan selepas dari segi fungsi operasi produk ni. Okey, jadi macam biasa. Okey, so sebelum, apa yang kita perlu buat? Contoh, letakkan penutup longkang. Semasa produk ini berfungsi, macam mana? Air mengalir, ya. Kemudian daun kering, tanah akan tersangkut pada permukaan atas longkang tu. Dan selepas kita angkat penutup longkang,
bersihkan dan pasang semula penutup longkang. Okey, so ini contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga pula. Okey. Okey, sumber rujukannya masih juga daripada internet. Okey, so sama juga fungsi operasi kita menerangkan setiap satu ataupun kaedah kerjanya daripada mula hinggalah ke peringkat akhir alat ini digunakan. Ya. Okey. Selepas kita mengumpulkan maklumat, okey, bagi reka ciptaan sedia ada, okey, proses yang seterusnya ialah kita perlu analisis. Okey, analisis reka ciptaan sedia ada ini. Okey, analisis macam mana pula? Okey, analisis yang dimaksudkan adalah dari segi kekuatan dan kelemahan fungsi produk. Okey, so kalau fungsi maksudnya kita kena menjurus ke arah fungsi. Bukannya mahal, murah, menarik. Okey, itu bukannya dari segi fungsi produk. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, kita ambil kekuatan dan kelemahan bagi produk yang pertama tadi. Okey, mudah dikendalikan. Okey, jika dinyatakan hanya mudah dikendalikan, murid tidak mendapat markah 4 sebab dia tidak menerangkan kesan ataupun apa dia punya sebab. So, apa masalah dia bila mudah dikendalikan? Jadi murid kena terangkan lagi sedikit lah, tambahkan maklumat sedikit. Apa kesan dia? Okey, contoh, bila mudah dikendalikan, so kesan dia kita memerlukan tenaga yang sedikit untuk memungut sampah. Okey, so di sinilah kekuatan murid untuk mendapat markah penuh. Ya. Okey. Contoh kelemahan pula, perlu mengaut berulang kali. So apa kesan dia? Membazir tenaga dan masa dan sebagainya lah. Ada banyak lagi analisis fungsi yang kita boleh buat. Jadi sekurang-kurangnya berapa kekuatan dan kelemahan yang perlu dinyatakan? Okey, so di sini perlu ada minimumnya 2 kekuatan dan 2 kelemahan spesifik ke arah fungsi produk tersebut. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, so untuk contoh yang kedua, contoh presentation dia lah. Ya. Kita juga boleh buat macam ni. Okey, murid-murid lebih kreatif lah. Jadi cikgu jangan cuba sekat lah. Okey, sekat kemahiran ataupun kreativiti budak. Tapi yang penting, pengisian itu penting. Murid kena betul-betul faham di mana markah yang perlu diberi penekanan. Okey, so ini presentation ataupun cara persembahan yang kedua pun boleh juga dilaksanakan. Okey, kemudian kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey, pun sama, ya. So maknanya dari segi kekuatan dan kelemahan itu diberi secara spesifik ke arah fungsi produk. Okey, itu adalah berkaitan dengan analisis produk sedia ada ataupun reka ciptaan sedia ada. Okey, so untuk bahagian yang kedua, kita akan sambung pula berkaitan dengan subject matter atau bahan rujukan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.